Bayangkan kau bangun pagi, buka WhatsApp, dan tiba-tiba grup keluarga kau meletup dengan berita, negara jiran kau baru je buat sesuatu di belakang kau, diam-diam, tanpa bagi tahu sesiapa. Dan bukan benda kecil. Ini pasal kedaulatan, pengaruh geopolitik, dan sumber daya laut yang nilainya berbilion-bilion ringgit. Ini bukan cerita fiction. Ini betul-betul berlaku antara Indonesia dan Malaysia, melibatkan satu perjanjian rahasia yang Indonesia buat dengan Filipina, dan Malaysia baru perasan bila sudah terlambat. Kalau kau tengah dengar video ini sekarang, tolong aku buktikan sesuatu. Kawan aku dari Johor cakap channel ni tak akan dapat 4,000 subscriber pun, sebab orang Malaysia tak kisah pasal geopolitik. Tapi aku rasa dia salah. Aku percaya rakyat Malaysia bijak, curious, dan nak tahu apa yang berlaku di sekeliling kita. Kalau kau setuju, tekan subscribe sekarang dan tunjukkan pada dia yang dia silap besar. Assalamualaikum dan selamat datang semula. Sebelum kita masuk dalam, aku nak bagi tahu satu benda. Cerita ni bukan sekadar pasal dua negara yang bergaduh. Ini pasal bagaimana dunia sebenarnya berfungsi. Di sebalik tabir diplomatik, di sebalik senyuman dalam sidang akbar, ada permainan kuasa yang sangat nyata. Dan Malaysia ada dalam permainan tu sama ada kita sedar atau tidak. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Pada tahun 2024, Indonesia dan Filipina menandatangani satu perjanjian maritim secara senyap, tanpa banyak pengumuman besar. Perjanjian ini menetapkan sempadan zon ekonomi eksklusif atau ZEE antara kedua-dua negara di Laut Sulawesi. Dalam bahasa mudah, dua negara ini duduk semeja, lukis garisan di atas peta laut, dan cakap, ini kawasan aku, ini kawasan kau. Nampak macam biasa kan? Tapi masalahnya, garisan yang dilukis tu bertindih dengan kawasan yang Malaysia dakwa sebagai hak kita juga. Kalau kau pernah naik flight dari KL ke Sabah, kau dah terbang di atas kawasan yang sedang diperdebatkan ni. Sabah adalah kunci kepada semua ini. Inilah yang buat Malaysia marah. Bukan sebab Indonesia dan Filipina tak boleh berbincang, tapi mereka berbincang tentang sesuatu yang melibatkan kepentingan Malaysia, tanpa jemput Malaysia ke meja perbincangan tu. Cuba bayangkan kau ada tanah pusaka, dan jiran kau dengan jiran sebelah lagi buat perjanjian tentang sempadan tanah tu tanpa bagi tahu kau. Marah tak? Sekarang kita kena faham kenapa kawasan ni penting sangat. Laut Sulawesi bukan sekadar air biru yang cantik untuk gambar Instagram. Di bawah permukaan laut tu ada sumber gas asli dan minyak yang masih belum diterokai sepenuhnya. Ada laluan perikanan yang menghidupi ratusan ribu nelayan dari 3 negara. Ada laluan perkapalan antara bangsa yang penting untuk perdagangan. Dan yang paling sensitif, ada tuntutan bertindih yang sudah lama wujud sejak berpuluh tahun dulu. Malaysia melalui Sabah mempunyai ZEE sendiri yang memanjang ke Laut Sulawesi. Mengikut Konvensyen PBB tentang Undang-Undang Laut atau UNCLOS, setiap negara berhak ke atas 200 batu nautika dari garis pantainya. Masalah timbul apabila kawasan 200 batu nautika dari Sabah, dari pulau-pulau Filipina, dan dari kepulauan Indonesia. Semua bertindih di titik yang sama. Ini bukan masalah baru. Tapi langkah Indonesia-Filipina ini buat masalah menjadi lebih kompleks dan lebih mendesak. Tapi tunggu, ada yang lebih menarik lagi. Isu ini sebenarnya berhubung kait dengan sejarah yang lebih panjang. Kau tahu kan bahwa Filipina ada tuntutan ke atas Sabah yang belum pernah ditarik balik secara rasmi sampai hari ini? Tuntutan itu bermula dari zaman Kesultanan Sulu dan Filipina masih masukkan Sabah dalam peta rasmi mereka sebagai kawasan dalam tuntutan. Malaysia tentu sekali menolak tuntutan ini sepenuhnya. Tapi bila Indonesia sekarang buat perjanjian dengan Filipina melibatkan perairan berhampiran Sabah, ia beri satu isyarat yang Malaysia tak selesa lang. Ia macam Indonesia secara tidak langsung mengiktiraf atau sekurang-kurangnya tidak mempersoalkan kedudukan Filipina di kawasan itu. Dan itu, dari perspektif Kuala Lumpur, adalah satu langkah yang sangat tidak kena waktunya. Kenapa Indonesia buat ini?
Ini soalan yang ramai orang terlepas pandang. Indonesia bukan buat perjanjian nih sebab suka-suka. Ada logik strategik di sebaliknya. Indonesia di bawah kepimpinan Prabowo Subianto yang menggantikan Joko Widodo sebagai presiden pada Oktober 2024 sedang coba memperkukuhkan kedudukan maritimnya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih 17.000 pulau dengan garis pantai yang panjangnya lebih dari keliling bumi. Untuk mengurus sempadan laut sebesar itu, Indonesia perlu selesaikan satu persatu tuntutan bertindih dengan negara-negara jiran. Dan Filipina adalah salah satu yang belum diselesaikan lama. Jadi dari sudut pandang Jakarta, ini adalah tindakan pragmatik. Selesaikan sempadan dengan Filipina, stabilkan kawasan timur laut Indonesia, dan buka ruang untuk pelaburan dan pembangunan ekonomi di kawasan itu. Masuk akal, kan? Tapi Indonesia mungkin tersilap kira tentang reaksi Malaysia. Sebab Malaysia bukan sekadar rasa tersinggung secara emosi. Malaysia ada kepentingan undang-undang yang konkret dan nyata di kawasan itu. Dan apabila dua negara lain melukis garisan yang memotong atau mengabaikan kepentingan undang-undang Malaysia, itu bukan sekadar masalah perasaan. Itu masalah kedaulatan. Ingat apa yang aku cakap tadi tentang bagaimana dunia sebenarnya berfungsi. Ini contoh paling jelas. Di kalayak ramai, Indonesia dan Malaysia saling panggil saudara serumpun. Tapi di balik meja diplomatik, setiap negara menjaga kepentingan sendiri dengan sangat serius. Sekarang kita lihat apa yang Malaysia buat dalam situasi ini. Malaysia tidak berdiam diri. Kementerian Luar Negeri Malaysia mengeluarkan kenyataan yang menegaskan bahwa mana-mana perjanjian antara pihak ketiga tidak boleh menjejaskan hak dan tuntutan sah Malaysia. Dalam bahasa diplomatik, ini cukup keras. Ia bermaksud, kau boleh buat perjanjian sesama kau, tapi kami tak iktiraf kalau ia makan hak kami. Malaysia juga mulai bergiat lebih aktif dalam forum ASEAN untuk pastikan isu sempadan maritim ini tidak diselesaikan secara bilateral tanpa melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Ini adalah strategi yang bijak. Gunakan platform multilateral supaya Malaysia tidak nampak seperti negara yang hanya komplain. Tapi sebaliknya sebagai pihak yang memperjuangkan prinsip undang-undang antara bangsa. Dan disinilah keadaan jadi sangat menarik. Cina sedang perhatikan semua ini dengan penuh minat. Laut Cina Selatan ada hubungan langsung dengan Laut Sulawesi dari segi geopolitik rantau. Setiap kali negara-negara ASEAN bergaduh sesama sendiri tentang sempadan maritim, Cina dapat ruang untuk masuk dan memainkan peranan sebagai penengah atau lebih teruk, memperkukuhkan tuntutan sendiri di tengah-tengah kekeliruan itu. Amerika Syarikat juga ada kepentingan. Filipina adalah sekutu perjanjian Al-Hilal. Indonesia pula sedang mencari keseimbangan antara hubungan dengan Barat dan Cina. Dan Malaysia sentiasa coba kekalkan dasar luar berkecuali yang pragmatik. Gabungkan semua pemain ini dalam satu isu sempadan maritim. Dan kau faham kenapa ini bukan sekadar berita rantau, ini adalah cerita geopolitik global. Tapi balik kepada soal yang paling asas, apa yang rakyat biasa perlu ambil tahu? Kalau kau tinggal di Sabah, ini sangat dekat dengan kehidupan harian kau. Nelayan Sabah dah lama berhadapan dengan isu memasuki kawasan perairan yang tidak jelas sempadan undang-undangnya. Kadang-kadang mereka ditangkap, bot mereka dirampas, dan mereka perlu bayar untuk dibebaskan, sama ada oleh pihak berkuasa Indonesia atau Filipina. Bila sempadan tidak jelas, rakyat biasa yang tanggung akibatnya dulu. Dan ini bukan statistik abstrak. Menurut laporan dari Persatuan Nelayan Sabah, ada ratusan kes setahun di mana nelayan Malaysia berhadapan dengan masalah di perairan yang tidak jelas status undang-undangnya. Setiap kes itu ada nama, ada keluarga, ada rezeki yang terjejas. Kita juga perlu jujur tentang satu perkara yang kadang-kadang kita elak bincang secara terbuka. Malaysia dan Indonesia ada sejarah hubungan yang penuh pasang surut. Dari konfrontasi tahun 1990-an, sampai ke isu pekerja migran, sampai ke pertikaian budaya tentang batik dan rendang, dua negara ini macam adik-beradik yang kadang-kadang boleh bergaduh teruk, tapi tetap keluarga.
Tapi dalam soal kedaulatan dan sempadan, persaudaraan ada limitnya. Dan Malaysia perlu bersikap tegas tanpa perlu jadi bermusuhan. Inilah cabaran sebenar diplomasi Malaysia sekarang, bagaimana nak tegaskan hak tanpa rosakkan hubungan dengan Indonesia. Dan dalam masa yang sama, hantar message jelas kepada Filipina bahwa tuntutan Sabah mereka tidak akan pernah diterima. Dan ini adalah di mana kita balik kepada permulaan cerita kita. Langkah Indonesia di Filipina bukan sekadar pasal dua negara yang selesaikan hal masing-masing. Ia adalah tanda bahwa geopolitik maritim Asia Tenggara semakin kompleks, semakin pantas bergerak, dan semakin berani. Negara-negara dalam rantau ini tidak lagi menunggu perlahan-lahan. Mereka bergerak, mereka buat perjanjian, mereka lukis garisan. Dan kalau kau tidak duduk di meja tuh, ada kemungkinan garisan tuh akan potong tanah kau. Malaysia perlu sadar, dan dari reaksi diplomatik yang kita lihat, memang dah sadar bahwa era berdiam diri sudah tamat. Kita perlu lebih proaktif, lebih berani dalam penglibatan diplomatik, dan lebih bijak dalam menggunakan platform antara bangsa untuk lindungi kepentingan kita. Ini bukan pasal siapa yang betul atau salah. Dalam geopolitik, jarang ada jawaban hitam putih. Indonesia ada sebabnya. Filipina ada sejarahnya. Malaysia ada haknya. Yang penting, kita paham permainan ini, kita ikuti perkembangannya, dan kita tidak biarkan diri kita terkejut bila langkah seterusnya dibuat. Sebab dalam dunia yang semakin kompleks ini, maklumat adalah kuasa. Dan kau yang tengah dengar nih, kau sudah selangkah lebih ke hadapan daripada mereka yang tidak tahu langsung cerita ini berlaku. Kalau video ini buka mata engkau sedikit tentang apa yang berlaku di sekeliling kita, tekan like dan kongsikan dengan seorang kawan yang kau rasa perlu tahu. Subscribe kalau kau nak terus dapat cerita-cerita yang media arus perdana jarang nak bincang secara mendalam. Dan tinggalkan komen di bawah. Pendapat engkau pasal isu ni sama ada engkau fikir Malaysia patut lebih tegas atau ada cara lain yang lebih baik untuk tangani situasi ini. Karena pada akhirnya ini bukan sekadar urusan kerajaan. Ini urusan kita semua.